Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri kuliah pada minggu ketiga. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung kuliah kita dengan tajuk yang berikutnya, iaitu The Basic Concept of Fiqh Muamalat. Okey, untuk debat basic concept of muamalat, ada 3 subtopik yang akan dibincangkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan the concept of property, iaitu al-mal. Yang kedua, the concept of al-haq, iaitu theory of right. Dan ketiga adalah the concept of ownership, iaitu al-milkiyah. Kita akan bincangkan satu persatu. Okey, sebagai pengenalan, it is crucial to us to understand the meaning of muamalat, the term. Okay, literal meaning, muamalat adalah transactions. Okay, maknanya dari segi bahasanya, muamalat bermaksud transaksi, dan its technical idea is that any form of mutual dealings held between between two men to solve their everyday needs. Okay, maknanya muamalat ni adalah apa-apa bentuk urusan antara dua individu. Urusan apa? Urusan untuk menyelesaikan keperluan harian, especially in matters relating to trade and commerce, terutamanya melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan commerce, berkaitan dengan kewangan, perniagaan ataupun komersial. Itu dimaksudkan dengan muamalat, iaitu urusan yang melibatkan antara dua individu dalam menyelesaikan perkara berkaitan dengan perniagaan ataupun perdagangan. Jadi muamalat ni adalah social relationship which consists of various economic and also non-economic activities. Jadi secara tidak langsung kita boleh faham bahawa muamalat ini merupakan hubungan sosial antara individu, yang mana hubungan sosial tersebut merangkumi pelbagai aktiviti ekonomi ataupun aktiviti bukan berbentuk ekonomi. Okey, bila kita dah faham dan jelas tentang maksud muamalat tadi, yang mana ianya melibatkan hubungan antara dua individu dalam menyelesaikan keperluan harian mereka, maka kita boleh membayangkan apakah bentuk-bentuk ataupun elemen-elemen yang boleh hadir dalam urusan antara dua individu. Okay, yang pertama adalah property, iaitu mal, iaitu harta. Okay, property ni ada 5 central idea of al-mal yang boleh kita bincangkan. Yang pertama, bila sebut tentang al-mal, sudah tentu ianya akan melibatkan human. Okay, akan melibatkan individu, manusia, akan melibatkan hubungan antara individu yang berkaitan dengan harta. Okay, human relationship in social life are multifarious and complicated. Okay, sebenarnya hubungan manusia dalam
kehidupan sosial ni adalah macam-macam, adalah pelbagai. Dalam pelbagai, complicated pula. Sangat sukar dan rumit. Dan kenyataan ini adalah lebih tepat lagi apabila ianya melibatkan various types of legal transaction. Hubungan sesama manusia ni adalah pelbagai dan rumit, terutamanya melibatkan perkara-perkara yang berbentuk transaksi yang benar ataupun transaksi yang sah lah. Yang kedua, al-mal ni juga adalah property of individual. Bila kita sebut tadi melibatkan manusia, hubungan sesama manusia, maka sudah tentu harta tersebut juga adalah milik individu. Maknanya these transactions as a whole involve closely the individuals themselves ataupun their properties. Maknanya sama ada hubungan relationship tadi tu, human relationship in social life tu melibatkan manusia itu sendiri ataupun harta-harta mereka. Yang ketiga lagi, bila dah ada hubungan antara manusia ataupun hubungan yang melibatkan harta-harta mereka, sudah tentu ada concern of legal transactions. Apa yang dimaksudkan concern of legal transactions? Maknanya people's properties and wealth are the concern of legal transaction. Maknanya manusia tadi, harta kekayaan manusia tadi adalah dalam ruang lingkup legal transaction, iaitu transaksi yang sah lah. Bila sebut idea of al-mal ni, yang mana transaksi-transaksi yang berlaku melibatkan harta-harta manusia individu ni adalah harta yang berkaitan dengan rights and obligations arising out of this transaction. Bila berlakunya urusan melibatkan harta dan melibatkan individu, sudah tentu ada melibatkan transaksi-transaksi yang sah berkaitan dengan harta-harta tersebut lah. Dan yang keempat adalah reason. Bila ada transaksi yang sah, transaksi yang benar melibatkan harta, melibatkan individu, mesti ada sebab. Sebab kenapa berlakunya transaksi tersebut. Contohnya, the underlying reason for this is simply that mal is naturally the subject matter of ownership. Maknanya bila melibatkan harta, sudah pasti melibatkan isu pemilikan, isu kepunyaan siapa harta tersebut. Dan selain itu mesti ada sebab juga kenapa harta tersebut dijadikan sebagai subject matter antara dua individu. Sama ada ianya disebabkan oleh sale and purchase, jual beli, ataupun rent and lease, sewa dan pajakan, partnership, perkongsian, bequest, pewarisan, gift, hadiah, wakaf, succession, pewarisan dan sebagainya lah. Maknanya mesti ada sebab lah kenapa harta tersebut menjadi subject matter kepada dua individu dalam satu legal transaction. Dan akhir sekali, apabila berlaku reason tadi, mesti ada necessary elements, iaitu mal is of course one of the most necessary elements of livelihood from which a human being cannot be detached. Maknanya sebab apa berlakunya sale and purchase, sebab apa berlakunya rent and lease dan sebagainya. Sebab harta ni adalah satu benda yang manusia tak boleh dipisahkan dengan manusia. Ia adalah necessary element, elemen yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Itu maksudnya lah. Jadi central idea of al-mal ada 5 lah. Mesti melibatkan human relationship, ada kepunyaan individu, ada melibatkan transaksi yang sah, ada sebab kenapa transaksi yang sah itu berlaku, dan ianya merupakan keperluan yang melibatkan elemen keperluan.
Okay, apa yang dimaksudkan dengan al-mal ni sebenarnya? Dia sebut harta, harta, harta. Okay, al-mal ni dari segi literal meaningnya memanglah goods, property, asset, capital. Ia adalah harta lah. Tapi dari segi technical idea, technical meaning, kita ada beberapa pandangan juris ataupun scholars. Yang pertama, menurut pandangan mazhab Hanafi, al-mal adalah whatever things or substance that can be owned and controlled, and it can be benefited under normal circumstances. Okay, Hanafi mengatakan bahawa mal ataupun property ini merujuk kepada sesuatu benda, sesuatu bahan yang boleh dimiliki dan boleh dikawal. Maknanya barang itu ada pemilik dan pemilik itu boleh mengawal barang ataupun harta tersebut, dan barang tersebut adalah bermanfaat dalam keadaan normal. Okay? Dalam keadaan biasa ia adalah bermanfaat. Manakala menurut pandangan majority juris, bila sebut majority juris maknanya selain Hanafi tadilah. Selain Hanafi, tiga yang lain iaitu majority yang lain, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mendefinisikan mal sebagai whatever things or substances that has value and if damaged must be compensated. Okay? Maknanya majority juris mengatakan harta ini adalah sesuatu yang ada nilai. Bila ada nilai, kalau ianya rosak, perlu diberi pampasan, perlu diganti. Okay? Itu adalah harta. Dan menurut The Majallah, dalam artikel yang ke-26 dalam The Majallah, mal adalah something that is liked by human nature and it can be stored later for later use. Maknanya harta ni apa benda? Menurut The Majallah, ia adalah sesuatu yang disukai manusia. Okay? Disukai oleh fitrah manusia. Dan harta itu adalah sesuatu yang boleh disimpan untuk kegunaan kemudian. Maknanya benda yang tak mudah rosak lah, itu maksudnya. Okay? So, boleh tengok beberapa gambar yang saya letak dekat situ. Adakah setiap gambar itu merupakan harta? Sila jawablah. Adakah knowledge, honor, intelligence, air, sunshine or moonlight itu adalah harta? Cuba jawab. Cuba tengok apa yang dimaksudkan dengan harta tadi kena tak dengan gambar rajah dan persoalan di bawah itu apakah harta. Okey. Next kita akan sambung pada video yang kedua.